Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada pelajar-pelajar dari UUM English ingin membuat kajian berkenaan dengan etika perkhidmatan awam. Rasional, nilai dan etika. Nilai dan etika menentukan arah dan memberikan makna kepada pemikiran, tindakan dan tingkah laku bagi memenuhi tanggungjawab dan amanah mereka sebagai pekerja negara. Nilai dan etika memberi penyatuan dan penyelarasan sebagai institusi utama yang membuat sumbangan kepada pembangunan tamadun masyarakat. Ia juga merupakan standard mutlak bagi mendorong kita berkhidmat dengan ikhlas dan berkesan. Definisi nilai. Nilai adalah ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau sesebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Manakala definisi etika, dimaksudkan sebagai sains moral dan prinsip-prinsip moral. Etika adalah falsafah tingkah laku manusia dilihat dari aspek lahiriah dan batiniah. Etika adalah disiplin dan peraturan yang menentukan semua perbuatan itu baik atau jahat. Etika biasanya dikaitkan dengan nilai moral dan estetika. Etika kerja. Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga kementerian berdasarkan nilai-nilai akhlak mulia. Etika kerja dalam perkhidmatan awam. Dari segi definisinya, etika kerja adalah prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh organisasi bagi mengawal tingkah laku pekerja atau ahli organisasi. Etika adalah atau bentuk kawalan bagi memastikan perlakuan pekerja sentiasa selaras dengan sistem nilai organisasi. Melalui prinsip-prinsip yang dinyatakan, seseorang akan dapat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang digalakkan oleh organisasi. Etika kerja dibentuk berdasarkan nilai-nilai universal yang disesuaikan dengan lunas-lunas undang-undang negara, sistem nilai masyarakat setempat dan peraturan-peraturan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi. Matlamat etika perkhidmatan awam. Matlamat etika dan perkhidmatan awam ini adalah untuk meningkatkan reputasi para pekerja, meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kualiti pengeluaran, mewujudkan anggota yang bersih, cekap, amanah dan ber-accountability, melahirkan organisasi bertanggungjawab yakni rakyat. Sektor perkhidmatan awam dalam menjayakan wawasan negara. Sektor perkhidmatan awam bertanggungjawab memastikan di mana negara tercapai matlamat dan dasar serta memberi perkhidmatan dan undang-undang. Kepentingan nilai dan etika bagi penjawat awam. Okey, kepentingan yang dikatakan penting dalam satu penjawat awam adalah pertama, pelaksanaan dasar-dasar kerajaan memerlukan orang atau kaki tangan yang cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Selain itu, pentingnya wujudnya etika dalam sebuah organisasi bukan sahaja di kerajaan maupun swasta adalah mencapai tahap yang tinggi untuk membuat imej yang bersih supaya dapat mendukung pembangunan negara ke arah peningkatan kualiti hidup rakyat. Dan dari sudut ekonomi Islam, dari sudut Islam sendiri, etika itu adalah penting supaya menerapkan kita untuk bekerja dengan lebih amanah, adil, tekun dan segala yang bersudut positif. Langkah penerapan nilai dan etika yang telah diambil oleh kerajaan adalah seperti, yang pertama adalah panduan perkhidmatan cemerlang, dan yang kedua adalah penggunaan kad perakam waktu, dan yang ketiga adalah bersih, cekap, amanah. Ini merupakan kempen yang dilakukan oleh kerajaan, and then penggunaan tanda nama, kepimpinan melalui teladan serta penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran.
Alright, berikutan daripada itu kita ada langkah-langkah lain lah dalam etika kita, seperti panel memajukan pentadbiran awam, and then buku etika kejayaan Islam, and then perkeliling kemajuan pentadbiran awam serta wawasan 2020 di mana kita perlu capai, tapi tak tahulah sekarang ni kita capai atau tak. Wawasan 2020 itu bergantung kepada individu itu sendiri, serta kita kena terapkan dalam diri kita adalah rukun negara yang paling penting sekali. Perkara asas dalam nilai dan etika teras perkhidmatan awam. 1. Berazam meninggikan mutu perkhidmatan. 2. Bekerja dengan penuh tanggungjawab. 3. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri, kemesraan. 4. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat, bekerjasama dalam memeteras kelemahan dan musuh-musuh negara. 5. Berpegang teguh pada ajaran agama. Okey, jika kita dapat lihat, usaha kerajaan untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam dan etika kerja telah mengalami pembaharuan besar sejak tahun 1980-an lagi, apabila kerajaan telah melaksanakan pembaharuan perkhidmatan awam atau lebih dikenali sebagai pengurusan awam aliran baru atau New Public Management. Tujuan pembaharuan ini dilaksanakan ialah untuk mengukuhkan profesionalism, meningkatkan kecekapan dan etika kerja yang tinggi dalam kalangan pejabat awam. Secara keseluruhannya, melalui pembentangan kumpulan kami dapat saya simpulkan bahawa betapa pentingnya etika dalam perkhidmatan awam. Hal ini kerana bagi melahirkan penjawat awam yang mempunyai nilai moral yang tinggi yang akan menjadi aset dalam kejayaan sesebuah organisasi dan negara. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan imej dan reputasi organisasi tersebut. Untuk mencapai matlamat ini, jentera pentadbiran awam perlu dikemaskini bagi memenuhi sebarang keperluan mengikut perubahan persekitaran dan cabaran semasa. Kerana falsafah atau misi utama perkhidmatan awam itu sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah bagi memenuhi kepentingan awam itu sendiri. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Maaf jika terdapat sebarang kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.